Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Wahidah. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk kaedah pengawetan makanan. Pada tajuk yang lalu, kita telah mengetahui mengenai ciri kerosakan makanan dan apakah puncanya. Cikgu juga akan menerangkan apakah kepentingan pengawetan makanan kepada manusia. Kebun mangga Pak Ali menghasilkan jumlah buah yang banyak pada kali ini. Bagi mengelakkan buah menjadi rosak, apakah yang boleh dilakukan oleh Pak Ali? Ya, Pak Ali boleh melakukan salah satu kaedah pengawetan makanan bagi membantu buah mangga tahan lebih lama. Apakah itu pengawetan makanan? Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Ia bertujuan menjadikan makanan tahan lebih lama. Terdapat 10 kaedah pengawetan makanan yang boleh dilakukan bagi mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma, iaitu pendidihan, penjerukan, pembungkusan vakum, pengeringan, penyejuk bekuan dan pendinginan, pemasinan, pengetinan dan pembotolan, pelilinan, pempastiuran dan penyalaian. Mari kita kenali satu persatu kaedah pengawetan makanan ini. Yang pertama ialah pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi membunuh mikroorganisma pada makanan. Kedua, penjerukan. Penjerukan ialah proses merendam makanan pada larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak. Ketiga, pembungkusan vakum. Pembungkusan vakum merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Keempat, pengeringan. Pengeringan ialah proses menyingkirkan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Antara makanan yang boleh dikeringkan seperti ikan kering, asam gelugur, cili kering dan mihun kering. Kelima, penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pendinginan pula merupakan kaedah menyimpan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Keenam, pemasinan. Pemasinan menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Ketujuh, pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudian disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Proses pengetinan dimulai dengan memasukkan makanan ke dalam tin. Tin dipenuhkan dengan sos atau minyak atau larutan gula. Seterusnya, tin dipateri untuk menjadikan kedap udara. Langkah seterusnya pula, tin dipanaskan dalam periuk tekanan
untuk membunuh semua bakteria. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan itu. Selepas itu, tin akan disejukkan secara rendaman atau semburan air. Akhir sekali, tin dilabelkan dan dibungkus untuk dipasarkan. Kelapan, pelilinan. Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya, antaranya buah apel, limau dan lemon. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Kesembilan, penyalaian. Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah pengawetan makanan yang ke-10 dan terakhir ialah pempasturan. Pempasturan ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Kaedah pempasturan diambil sempena nama seorang ahli sains yang bernama Louis Pasteur. Beliau telah berjaya membuktikan bahawa kaedah pemanasan dengan diikuti penyejukan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Mengapakah teknologi pengawetan makanan penting kepada manusia? Antaranya, ia boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya, semasa banjir melanda sesebuah kawasan. Kedua, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Ketiga, makanan bermusim sentiasa diperoleh. Buah-buahan pada musim tertentu dapat dinikmati sepanjang tahun. Keempat, pengawetan makanan membolehkan makanan senang disimpan dan mudah diangkut. Dan yang terakhir, makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Dapatkah kamu memahami mengenai kaedah pengawetan makanan pada hari ini? Diharap penerangan ini membantu kamu memahaminya. Jangan lupa siapkan tugasan yang diberikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.